السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang berbahagia, dalam kesempatan yang begitu berharga ini, ingin sekali saya berpesan kepada diri saya sendiri, seterusnya ikhwatal iman rahimakumullah, perteguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita berusaha bersungguh-sungguh mengerjakan segala perintah Allah dan berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Itulah yang terbaik bagi mereka yang menginginkan kemenangan yang sebenar, kejayaan yang sejati yang disebut oleh ulama, yaitulah faza fid dar, berjaya di dua negeri. Negeri yang pertama dunia, hidup dengan penuh keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Negeri yang kedua akhirat, mendapat syurga Jannatul Na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan dan kelazatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah syurga itu tersendiri disediakan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepada mereka-mereka di kalangan hamba Allah yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna kalau sesiapa di kalangan hamba Allah langsung tidak ada padanya sifat muttaqi ataupun sifat orang yang bertakwa, jangan bermimpi dia akan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, sadaqallahul a'zim. Itulah dia syurga yang kami hanya wariskan dan beri kepada hamba kami yang benar-benar bertakwa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwatal iman rahimakumullah, mimbar pada hari ini ingin berbicara tentang sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menjawab beberapa persoalan yang mungkin timbul pada mutakhir ini, iaitulah kenapa banyak masalah yang berlaku dalam masyarakat dan negara kita. Lepas itu apa penyelesaiannya mengikut perspektif Islam untuk sama-sama kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benar-benar prihatin dengan persoalan ini, mereka ingin mendapat jawapan. Jawapan itu tentulah jawapan yang konkret, yang boleh maknanya menjadi hujjah, yang tentulah tidak lain dan tidak bukan sama ada jawapan daripada Allah di dalam Al-Quran ataupun jawapan daripada sunnah, iaitulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama akhwafa ma akhufu ala ummati zallatu alimin wa jidalul munafiqin bil Qur'an wad dunya taqta'u amnaqakum aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, hadis yang saya bawakan dalam khutbah pada hari ini menceritakan tentang ancaman
ancaman yang akan melanda umat Islam kalau umat Islam itu tidak puasa dan juga ambil berat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selesaikan banyak masalah yang berlaku, kebejatan yang berlaku dalam masyarakat. Maka ancaman-ancaman ini hendaklah kita tahu, kemudiannya kita ambil berat untuk supaya maknanya ancaman ini dapat kita hapuskan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman yang pernah dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah maksud daripada hadis ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama akhwafa ma akhufu ala ummati, sesuatu yang paling aku bimbangkan, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan. Nabi guna kalimah akhwafa. Akhwafa isim tafdil, artinya iaitu sesuatu yang pengadil, muntaha daripada kalimah khawfun. Khawfun makna takut ataupun bimbang, manakala akhwafa iaitu cukup bimbang, paling bimbang, paling takut. Kata Nabi, aku paling takut daripada sesuatu yang menakutkan, aku paling bimbang daripada sesuatu yang paling membimbangkan berlaku ke atas umatku, iaitu tiga perkara. Kata ulama hadis, iaitu tiga perkara inilah merupakan ancaman utama kepada umat kalau dia nak menjadi saleh, nak menjadi baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia tiga ancaman itu? Sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhwatal iman rahimakumullah, yang pertamanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu zallatu alimin. Apa makna zallatu alimin? Maknanya orang alim. Ulama sudah tergelincir daripada jalan yang benar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa apabila ulama tergelincir daripada jalan yang benar itu menjadi satu ancaman utama kepada Islam? Kerana sesungguhnya apa yang diasaskan oleh Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi wafat, disambung oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, kemudian disambung pula oleh para tabi'in, kemudian tabi'in, dan apa yang dibawa oleh Nabi ini akan bersambung sampai hari kiamat kebenarannya. Jadi bagi kita nak dapat daripada mana yang dibawa oleh ulama, dibawa oleh Nabi, tentulah para ulama, kerana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, iaitulah pentingnya ulama ini, mereka juga perlu berada di atas landasan kebenaran pada Allah. Sehingga disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, idza zallatu alim zalla bi zillatihi al-alam. Apabila ulama itu tergelincir, maka seluruh dunia akan juga tergelincir. Artinya apabila para ulama menjadi jahat, maka seluruh dunia akan menjadi jahat. Kerana kita mendapat sesuatu daripada ulama. Ulama lah yang kita ikuti untuk supaya kita menjadi manusia yang tetap istiqamah dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi sebut di dalam hadisnya, di akhir zaman yang paling aku bimbang, iaitulah turunnya Dajjal sebelum Dajjal. Sahabat bertanya kepada Nabi, man hum ya Rasulullah, siapakah Dajjal sebelum Dajjal ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hum ulama usul min ummati, mereka lah ulama yang jahat daripada kalangan umatku. Artinya pada hari ini ulama terbahagi kepada dua golongan. Satu dinamakan ulama ul-haq, satu lagi iaitulah dinamakan ulama usul.
Sebab itu kalau kita nak jadikan pedoman untuk kita ikuti ke jalan yang benar, hendaklah kita memilih ulama-ul haq, ulama yang benar. InsyaAllah kalau semua faham tentang mengikut ulama yang benar, masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang saleh dan mendapat keridhaan Allah. Mungkin saudara tertanya-tanya, bagaimana kita nak mengenal ulama yang benar? Banyak sekali panduan disebut di dalam pelbagai kitab. Antara ulama yang benar yang kita nak cari, salah satu sifatnya, mestilah ulama itu selain daripada ilmunya yang banyak, dia menjadi iaitulah manusia yang penuh dengan sifat takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takutnya kepada Allah lebih daripada takut kepada makhluk dan manusia yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Hanya manusia yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya, iaitulah ulama. Sebab itulah maknanya hidup kita, kalau kita nak jadi manusia yang hebat, inilah ulama yang perlu kita ikut. Antaranya lagi kita sebut dua sudah ciri ulama yang benar, iaitulah ulama yang dimusuhi oleh orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Islam, orang-orang yang munafik, disayangi oleh orang-orang yang beriman. Kerana apabila mereka dimusuhi oleh musuh-musuh Islam, inilah dia ulama yang benar. Sebab apa yang dia perjuangkan, perjuangan yang benar-benar diredai dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua disebut oleh Nabi sesuatu yang paling dibimbingi oleh Nabi, iaitulah wajidalul munafiqin bil Quran, iaitulah orang-orang munafik pandai bercakap dan berhujah menggunakan hujah Al-Quran. Lidah mereka cukup fasih dengan perkataan-perkataan yang hebat, tetapi sesungguhnya mereka benci kepada Islam, mereka benci kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang paling aku bimbang berlaku di akhir zaman, iaitulah munafiqun fasiqun lisan. Orang-orang munafik yang pandai bercakap tamak-tamak persoalan agama dan sebagainya, tetapi sesungguhnya mereka merupakan orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayatilah sifat-sifat munafik yang disebut oleh Nabi. Ayatul munafik